Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Ya. Petang ni saya berada di sebuah syarikat pelancongan Alam Shah Travel and Tours saya nak menyelami macam mana sebenarnya tujuan datang ni, nak ambil daging sate yang belum dibakar yang masih mentah untuk dibawa pulang. Tapi disebabkan ada pelik sikit kerana pengusaha syarikat ni sebenarnya dia ada 2 kilang. Satu kilang untuk buat sate mentah. Tapi hari ni dia suruh saya datang ke Alam Shah Travel Ni sebenarnya travel agency tapi dah di-convert menjadi sebuah pusat jomsate.com yang boleh buat take away dengan delivery sate Jadi kita nak memandangkan, saya dapat jumpa dengan seorang pengusaha industri pelancongan ni. Kita nak menyelami macam mana keadaan mereka bila berhadapan dengan wabak COVID-19 ni Jadi saudara, bersama saya hari ini ialah saudara Zahid saudara Zahid. Ya. Apa khabar? Baik untuk. Ya, saya punya sate mentah dah siap Dah ready dah. 100 daging, 50 ayam. Yep, 100 daging, 50 ayam, siap kuah dan rempah sekali. Siap kuah ini. Masak je lah. Sekarang ada take away dan delivery. Ada. Untuk kita pun ada siap. Sebab dulu saya datang khusus umrah tak ada sate ni kat sini. Itulah kita kena pelbagai Diversify Diversify. Korang boleh dapat cover apa ni? Bila travel agency tak jalan ni. Ini yang saya punya lah, mentah Ya, mentah. Siapa yang nak sate mentah ni, dia bagi siap dengan kuah dia sebenarnya beku beku. Tapi kalau yang nak siap dibakar juga ada mereka menggunakan teknik pembakaran yang berapa persen lebih jimat? Ini Kos dia 1/5. 1/5. 1/5. Kerana mereka hanya menggunakan dapur gas. Mereka tidak menggunakan arang dan sate dia nikmat. Dia besar-besar semua Boleh kita interview sikit kat dalam? Boleh insya-Allah semampu yang saya. Ya bang, nanti kita jumpa. Jom. Dalam ni tenang sikit. Okey. Ini dah pejabat travel kita. Ini pejabat travel. Bag pun dah. Bag termasuklah yang kita orang nak pergi umrah ni semua. Tapi semua tak dibenarkan kerana Arab Saudi menutup pintu masuk mereka. Dan hari ni kita bersama dengan saudara Zahid ni. Kita nak menyelami keadaan sahabat-sahabat yang berada dalam industri kecil sederhana Boleh menghadap ke sana ke? Pasal sini boleh Okey. Jadi sebenarnya macam mana keadaan sekarang ni? Okey, maksud Dato' apa? Keadaan apa? Sebab sekarang ni kita tahu kerajaan telah memberikan sedikit bantuan Okey. terutamanya kepada golongan-golongan peniaga. Okey. Kerajaan memberikan, kalau tak silap saya, RM600 untuk tempoh 3 bulan. Ya, betul. Ini sudah pasti dapat membantu sedikit dari segi beban yang ditanggung oleh majikan. Tapi saya rasa ada benda-benda yang kita patut terangkan mungkin boleh membantu kerajaan memahami mereka yang berada dalam industri kecil sederhana, terutamanya dalam industri pelancongan yang saya rasa yang paling terkesan the most affected dalam akibat daripada wabak COVID-19 ni. Jadi mungkin boleh cerita sikit, serba sedikit keadaan selepas berlakunya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, baik. Okey, sebenarnya secara keseluruhannya semua orang affected betul Semua affected, baik peniaga kecil, peniaga sederhana juga affected Tetapi apa yang berlaku di syarikat-syarikat travel ni sebenarnya
kesan dia sangat besar. Sangat besar, Sangat besar. Sebab Dia puas kita takut tak? ya. Okey, kesan pada syarikat pelancongan ni pada saya adalah sangat besar. Sebabnya macam travel yang buat umrah, kita telah mula berhenti operasi sejak awal lagi sebelum PKP. Maknanya pada bulan Februari lagi kita dah mula tidak dibenarkan beroperasi kerana Baik saja kerajaan Saudi mengatakan Betul. kita tak boleh Ya. menghantar Betul. jemaah lagi. Ya, maknanya kita telah menghentikan operasi perniagaan kita bermula daripada bulan Februari lagi. Februari. Ya, itu satu. Jadi apabila kerajaan terus mengeluarkan arahan PKP ni, maknanya keadaan menjadi lebih parah. Lebih parah lah. Itu satu. Dan kita tahu yang berlaku isu kesihatan. Ya. Kita nanti dah pulih semula Dah pulih semula, kita pun tak tahu. Kalau berhenti PKP pun, dia bukan boleh terus pergi luar negara. Betul. Dia mesti ada grace period. Mungkin orang daripada luar nak masuk, kita nak keluar pun tak boleh. Betul. Ya, itu memang saya setuju sangat. Maka sebab itulah saya katakan yang bisnes travel ataupun pelancongan ni dalam dilema yang sangat besar itu. Dilema yang sangat besar sebab kita tak tahu hala tuju kita. Kita tak tahu sama ada kita akan recover dalam 6 bulan, ataupun kita akan recover dalam masa 1 tahun ataupun lebih. Jadi kita kena buat keputusan sekarang. Sebab kita ada overhead yang kita kena tanggung, kita ada pekerja-pekerja. Tapi kerajaan dah bagi RM600 tu macam mana? Okey, RM600 tu memanglah satu benda yang orang kata bersubsidi daripada kerajaan untuk membantu. Tapi pada saya, teman RM600 tu terlalu rendah. Okey, terlalu rendah disebabkan kerana bayangkan, kalau kita nak mempertahankan industri ini, kita terpaksa membayar gaji purata RM2,500 ke RM3,000. Okay. Dan bantuan hanya RM600. Jadi takkanlah kita nak teruskan perniagaan yang kita tidak tahu. Tidak tahu masa depan apa akan berlaku, dan kita terpaksa membayar sejumlah yang besar untuk maintainkan bisnes ini. Jadi saya rasa rakan-rakan travel lain yang bersama saya semua setuju yang kita sekarang ni berada dalam persimpangan tu. Persimpangan sama ada nak meneruskan atau nak tutup saja ketika ini. Jadi kerajaan perlu turun kaji semula apakah bantuan yang boleh ditambah untuk memastikan ramai travel agent boleh meneruskan perniagaan mereka sekiranya satu tahap yang boleh selamat. Ada beberapa cadangan lah saya rasa yang mungkin boleh dilakukan oleh kerajaan. Saya nak tanya lah, kalau sekiranya kerajaan katalah dia bagi subsidi kepada pekerja-pekerja, RM2,500 satu pekerja tu agak tinggi. Betul. Kalau kita nak suruh kerajaan adakan duit secara tunai tu mungkin susah kan. Tapi kalau kerajaan bagi bantuan dalam bentuk contohnya berapa amount yang kamu kena bayar. Contohnya gaji pekerja tu RM2,500. Katalah kerajaan support separuh 50% ataupun kalau kita tak tahu kan kemampuan kerajaan setakat ni setakat mana. Sebab kalau 50% gaji semua RM2,500 mungkin boleh kita faham lagi, tapi ada setengah-setengahnya dia punya gaji besar, CEO dia dengan apa semua sekali kan. Jadi kena be fair pada kerajaan juga kan. Betul. Bukannya semua kita boleh subsidi. Maknanya mungkin kerajaan boleh subsidi golongan yang pekerja yang sekian-sekian gaji dia ke bawah maknanya katalah gaji RM4,000 ke bawah, dan nilai subsidi itu pun mungkin sebanyak 50%. Ataupun mungkin paling kuat macam negara Singapura kena faham ni income tax dia tinggi, dia punya taxation lain pun banyak kan. Tapi kita ni antara income tax yang rendah kan. Yang keduanya dari segi bantuan tu mungkin tak dapat tunai. Tapi kalau bantuan tu diberikan secara contohnya nilai bantuan tu dipotong daripada cukai pendapatan. Masih lagi tak cukup. Masih lagi tak cukup Betul. Sebab rata-rata kita adalah semua industri Maknanya kalau you punya cukai pendapatan katalah RM100,000. Kemudian you punya you punya subsidi katalah 50% kerajaan tanggung maknanya daripada RM2,500 kalau ada 10 orang dah RM25,000 kan. So kerajaan kena bantu RM12,500. So katalah jumlah tu dipotong daripada cukai pendapatan. Dia macam ni tu, kita nak sustain sekarang. Kita memerlukan tunai sekarang. Bulan depan, hujung bulan kita kena bayar gaji tu. Jadi cukai pendapatan ni dia adalah satu tempoh yang saya tahu saya lah selepas tamat satu tempoh
kata apa financial year tu, baru kita akan kira berapa yang kena bayar dan sebagainya. Jadi itu juga membantu. Tapi dalam keadaan sekarang ni, di mana syarikat travel untuk nak meneruskan, nak mengekalkan pekerja, nak menunggu sehingga keadaan reda dan pulih 100%, kita memerlukan duit tunai yang banyak. Ya, duit tunai yang Ramai banyak. nak faham ya. Pasal pendapatan untuk tahun ini, tahun depan baru bayar cukai. Betul. Ni ramai orang tak tahu. Ya, mungkin So hanya total keseluruhan pendapatan termasuk kerugian, di hujung tahun baru kita tahu untung atau rugi. Dan kalau ada lebih tu barulah Ya. dicukai ke atas benda tu. maknanya tahun lepas punya keuntungan tu kita kena bayar tahun ni. Ya, betul. Tapi memang kita dalam keadaan sekarang ni bisnes pun dah slow daripada beberapa bulan yang lalu. Dan saya dipahamkan juga untuk yang RM600 ni ada syarat yang dikenakan tu agak ketat. Bukan ketat Dato', kita agak blur, agak macam tak jelas sebab bila kita dengar announcement tu, dia mengatakan salah satu syaratnya adalah syarikat perlu membuktikan bahawa syarikat telah mendapat pengurangan pendapatan, hasil perniagaan telah berkurang sebanyak 50% mulai 1 Januari. Ya. Jadi kita tertanya. Sedangkan 1 Januari tu belum ada kesan sangat Ya, belum ada kesan Bulan yang Februari ketara, tu mula terkesan kan. Because dia sebut statement tu mengatakan 50% terjejas. Kita pun tak tahu macam mana nak justifykan 50% yang terjejas tu. Jadi kita rasa macam seolah-olah benda ni So, kalau hanyalah mula Januari, maknanya kalau dibandingkan dengan pendapatan Disember lepas, November lepas, maknanya pendapatan tu drop separuh daripada apa yang yang kita faham lah. Yang dikatakan bulan Januari tu separuh daripada bulan Disember. Barulah dikira layak untuk memohon bantuan. Bermula pada 1 Januari pendapatan 50% rendah daripada sebelum-sebelum ni. Jadi macam mana syarikat-syarikat nak membuktikan tu? Kan, untuk melayakkan macam mana pula saya ada sedikit skeptikal bila kerajaan nak berikan pinjaman. Itu baguslah. Kalau untuk industri yang dengan pinjaman tu dia boleh perkukuhkan perniagaan dia, mungkin bagus. Tapi ada setengah industri macam industri pelancongan ni, saya nampak pinjaman tu lebih kepada dalam keadaan sekarang ni tak boleh terbang ke mana-mana apa semua, lebih kepada nak cover overhead. Dan dia akan menjadi sedangkan kalau overhead tu berterusan, duit pinjaman tu dia habis kat overhead je. Dia akan habis kat overhead. Dan ini akan menjadi liability pula kepada usahawan tu kan. Betul. Jadi saya agak setuju dengan cara Encik ni Zahid ni. Maknanya industri pelancongan ni dia kena diversify. Betul. Atau dia kena berhijrah pergi ke industri lain. Berhijrah tu dalam dikata bukanlah maksudnya untuk dalam masa sementara lah. Sementara waktu diversify lah. Senang cerita. Kita terpaksa mencari sumber-sumber lain, memperbagaikan sumber ekonomi dia. Kiranya kita nak bertahan lah. Sebab kita kena bayar sewa. Contoh macam buka gerai jual sate kat sini lah. Ya, betul. Setakat ni okey? Alhamdulillah lah. Maksudnya dapatlah cover untuk sikit-sikit belanja pasar dan sebagainya. Agak-agak you punya staff yang pelancongan ni berapa orang? Saya tak ramai. Saya sekitar dalam 7 orang macam tu. 7 orang. Tapi bila time tak ada bisnes ni macam mana? Diorang ni masih retain ke? Kita dalam masih lagi perbincangan. Kita nak kenal pasti sebab kena buat keputusan tu segera kan? Apa keputusan yang kita nak ambil. Walau bagaimanapun kita apa masalah yang sama ada. Kalau macam saya lah kalau macam saya berhadapan dengan keadaan ni, saya ambil jalan cepat. Saya tak akan tunggu panjang. Saya akan minta kerja-kerja yang sedia ada ni divert buat sesuatu yang lain. Ya, betul. Maknanya pindah buat sesuatu yang lain. Betul. Daripada saya tunggu, last kali menjadi beban. Okey, itulah satu benda yang terpaksa kita tempuh, Datuk. Kita terpaksa membuat keputusan yang bijak. Okey, kalau Datuk daripada orang luar akan cakap macam tu, kami di dalam ni pun sebenarnya pun tengah 50-50 Datuk. 50-50 sebab kita masih ada lagi duit-duit kita yang kita dah booking pada hotel, pada airline dan sebagainya, yang mana
kita tak tahu akan datang airline dah dibenarkan terbang. Jadi airline tak akan pulangkan duit tu. Macam Saudi ni saya dengar khabar sampai musim haji pun tak boleh. Okey, tapi syarikat macam travel kebiasaannya yang 8 bulan, yang 1 tahun punya penerbangan pun sudah bayar dah tu. Dah bayar. Dah bayar. Hotel pun dah booking kan? Dah booking. Jadi contohnya macam So kalau misalnya kerajaan Saudi tak benarkan masuk, boleh dapat balik tak? kalau kerajaan Saudi tak benarkan masuk, kita boleh dapat balik duit tu. Boleh Tak ada dapat. masalah. Dia akan refund balik. Okey. Itu satu bagusnya. Tetapi kalau kata Datuk tadi kata, suruh saya buat keputusan sekarang tutup. Adalah lebih baik katakan untuk tutup sekarang. Jadi Ataupun pindah ke industri lain. pindah ke industri lain kan. Jadi kalau saya tutup, maknanya duit saya akan tergantung di Saudi Airlines, dan apabila Saudi benarkan terbang, saya pula tidak ada jemaah, tidak ada customer untuk terbang pada ketika itu. Maknanya Jadi kalau ketika tu dibenarkan untuk terbang pula, kita tidak sempat nak promosi. duit yang dah dibayar deposit tu takkan dipulang balik. takkan dipulang balik. Kita akan terpaksa menggunakan juga. Tapi katalah musim haji tahun ni belum apa? Bulan 7. Bulan 7 kan. Katalah sekarang ni dah bayar deposit dan sebagainya untuk sampai hujung tahun. Maknanya diorang akan pulangkan deposit yang sebelum bulan 7 lah. Maknanya bulan 7 ke atas diorang tak pulang. Tak, dia tak pulang. Sebab tidak ada reason untuk dia pulang. Kalau yang macam yang dah booking untuk bulan 3, bulan 4, Dia bulan pulang. 5, bulan 6 dia pulang lah. Dia akan pulang. Sehingga tarikh kerajaan Arab Saudi benarkan untuk apabila untuk sesuatu tempoh penerbangan itu sudah dekat dan tiada keputusan daripada Arab Saudi untuk membenarkan, maka airline akan buat keputusan untuk pulang. membatalkan penerbangan tersebut. Lepas tu berapa lama dia pulang balik duit? Dia akan mengambil masa bergantung antara 2 bulan macam tu, 2 bulan ke 3 bulan. Itu jenuh juga kan. Ya. Dah macam nak tunggu bantuan prihatin ni. Ya, betul. Jadi tunggu bulan April kan. Jadi kita sebagai pengendali umrah, kita terpaksa explain baik-baik dengan jemaah lah, duit refund tu kita mengambil masa yang agak Saya lama tengok lah. apa yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin, pakej rancangan ekonomi untuk COVID-19 ni banyak yang bagus lah. Tetapi lebih kepada rakyat, lebih kepada pekerja. Betul. Tapi untuk golongan SME, golongan yang sangat terjejas industri pelancongan, Ya. saya rasa Perlu kerajaan kena fikirkan macam Betul. mana cara kaedah-kaedah, ataupun mungkin kerajaan boleh bantu industri-industri tertentu yang mungkin naik time ni kan. Ya. Mungkin kerajaan boleh facilitate bagaimana pemain industri pelancongan ni boleh mencuburi satu industri yang mana bukan nak kata monopoli, tapi tempat tu belum ada orang isi. Maknanya industri yang kerajaan boleh gunakan kuasa yang mereka ada untuk bantu pemain industri pelancongan berhijrah ke industri tersebut. Ya. Sementara tapi kena tengok juga, sebab orang yang ada travel agency yang besar, dia orang ada van, dia orang ada bus. So kena sesuai juga industri yang dia orang nak pindah tu, mestilah aset-aset lama tu boleh diguna pakai. Kan? Tapi kalau yang macam industri hotel ni macam mana tu kan? Kosong lah tu. Kosong. Jam Jam, dia semua jam. Tapi bagusnya dapat 6 bulan penangguhan Gangguan apa tu? Maksudnya penangguhan membayar balik pinjaman. itu bergantung pada orang yang ada pinjaman tu. Kalau tak orang ada tu dah semua cash, tak tak ada ada apa-apa dia. masalah lah. Maksudnya tak ada satu keistimewaan untuk dia lah. Jadi kalau orang tu ada rumah, ada kereta dan sebagainya, dia dapat membantu kan, dan untuk tempoh 6 bulan ni untuk membuat sesuatu. Saya tertarik dengan apa yang Datuk cakap tadi pasal berhijrah tu. Saya rasa buat masa sekarang, apa yang kita orang boleh buat, kita terpaksa diversifikan sumber pendapatan kita, perniagaan kita. Macam saya terpaksa perhebatkan jualan sate saya. Sate Jualan sate saya. Tapi saya rasa sate ni pun terjejas juga. semua Sebab memang terjejas. Betul. Kalau take away boleh berniaga. Itu pun gerai kecil tak boleh. Sate banyak gerai kecil. Ya, betul. Kecuali kalau sate tu kita menyewa tapak di restoran-restoran yang besar, yang mana kitchen dia buka dan mereka menjual, macam kedai mamak saya tengok buka tau. Betul. Kedai mamak buka. Maknanya kita sebenarnya di setiap masalah tu ada juga peluang perniagaan ni.
Saya tengok apa ni, contohnya lah macam apa yang diusahakan oleh saudara Zahid ni. Kawan-kawan yang nak jadi usahawan macam ni saya baca ni tadi, dia boleh jana pendapatan 3,000 hingga 5,000 sebulan. Ya, insya-Allah tu. Maknanya siapa yang hilang kerja, siapa yang hilang pendapatan kerana dia tidak dalam industri yang apa dipanggil industri yang essential essential industry. So mereka boleh terlibat menjadi usahawan jual sate ni. Betul. Betul. Dengan modal, berapa modal nak buka ni? Modal serendah 5,500. 5,500. Oh, itu hari masa saya pergi kali pertama 5,000 Ya. Sekarang ni pasal Barang-barang yang kita ringgit dah bekalkan tu, jatuh. barang-barang tu semua dah naik harga. So ada apa-apa nak pesan pada orang-orang yang hilang pekerjaan dan mungkin jam ramai orang jam ni, tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nak keluar pun kena hati-hati, balik kena sanitize tangan apa semua sekali. Tak boleh pegang muka, kemudian terus balik mandi sebelum sentuh anak dan sebagainya. Mungkin ada yang saudara Zahid boleh cadangkan macam mana perniagaan sate ni boleh kita kembangkan kepada kawan-kawan yang hilang pendapatan, yang hilang pekerjaan. Okey, saya rasa macam terpanggil nak ajak rakan-rakan kat luar sana yang mana yang telah kehilangan pendapatan disebabkan COVID ni Okey, saya adalah pembekal sate mentah untuk usahawan sate yang mana mereka mempunyai gerai-gerai masing-masing dan mereka mengambil bekalan sate daripada saya dan mereka menjual sate bakar sate dah siap bakar. Jadi alhamdulillah kita menawarkan pakej yang sangat-sangat murah iaitu 5,500 untuk menjadi usahawan jom sate. Dan alhamdulillah setakat hari ini kita dah berjaya membantu 50 usahawan seluruh Malaysia dan kebanyakannya di Lembah Kelang lah Okay. Jadi pakej jom sate ini adalah pakej bersama di antara kilang saya dengan peniaga-peniaga lah. Jadi mereka tak perlu susah payah untuk buat sate dan sebagainya. Semua telah disiapkan oleh syarikat dan mereka hanya perlu menjadi usahawan membakar dan membuat marketing untuk menjual sate-sate yang siap bakar. Jadi dah terbukti lah Datuk, saya dapat bantu ramai dan juga mereka-mereka yang hilang pekerjaan Dia boleh cuba jadi usahawan industri sate Siapa-siapa nak. Dengan 5,000 tu apa yang dibagi? Boleh tunjuk tak? Okey, dengan 5,000 tu kita bagi stall dan juga dapur Kita bagi stall. Stall macam ni lah. Ya, kita bagi stall macam ni. Di depan tadi. Okey. 5,500 kita dapat stall. Kita dapat dapur ni mahal dapur ni 2,000 lebih harga dia. Dapur ni dia special sebab dia Ni dah lama pakai ni ni dah 2 tahun setengah dah ni. Oh, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, maintenance dia very last lah. So mudah untuk berniaga, tak banyak asap, lebih juicy, tidak ada masalah dari segi apa sebab dia pakai infrared. Dia pakai hubble infrared. Okey. So yang ni memang terbaik lah. Jadi kita bagi benda ni dan juga 34 barangan termasuk sate permulaan. Sate berapa banyak? Sate kita bagi permulaan untuk mereka mula bisnes dalam 600 cucuk. Macam tadi itulah. Boleh tunjuk, mungkin boleh tunjuk tadi. Inilah dia sate yang antara yang Datuk nak beli tadi. Okey. Itu saja yang kita nak sampaikan. Itu dia tuan-tuan, sedikit apa yang boleh dikongsikan oleh saudara Zahid. Dan insya-Allah setiap ada sebarang bentuk kesusahan tu pasti ada jalan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita cari penyelesaian dia. Jadi macam yang dilakukan oleh saudara Zahid ni, daripada seorang pengusaha travel agency, hari ni sudah divert ke industri dipanggil apa? Pemakanan. Industri pemakanan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.